Mimalen ni adalah sebenarnya pada tahun awal 90-an, akhir di tahun 80-an tak silap saya. Masa tu saya pernah pergi ke Mimalen, adalah tempat theme park macam Sunway Lagoon. Tak silap saya, slide dekat Mimalen adalah the longest and the higher slide di Asia Tenggara waktu tu. Dia memang tempat theme park, tempat macam kat Titi Wangsa, Tasik Titi Wangsa tu semua tu, semua ada. Tapi yang the best part is slide lah, tempat water park dia lah. Okey. Saya rasa bila orang tahu pasal filem Mimaland, mesti orang akan ingat Mimaland yang lama tu, ataupun orang kata secara tak langsung orang yang tahu pasal Mimaland akan bercerita kepada generasi yang sekarang yang tidak tahu kewujudan Mimaland tu hanyalah di Gombak saja, sangat dekat di Gombak. Dan bagi orang-orang lama memang tahu tempat tu dah ditutup disebabkan kejadian kematian, dan sudah ditinggalkan berpuluh tahun yang lama, dah jadi hutan dan sekarang tu tempat tu. Dan ada juga yang pihak-pihak apa orang kata yang paranormal pergi membuat orang kata mencari entiti everything kat tempat tu kan. So of course bila orang luar, orang awam tengok Mimaland cerita hantu, of course orang akan tahu dia memang cerita hantu. Okey, memang cerita hantu. Tapi di dalam Mimaland ni, kalau ejaan Mimaland sebenar MI, but dalam filem ini double I. So what the apa orang kata rahsia behind the double I, you might watch and come and watch Mimaland. Sebab apa cerita Mimaland ni? Apakah kaitan Mimaland yang lama dengan Mimaland dalam filem ni? Yang saya rasa saya tak boleh cerita, nanti saya jadi spoil nanti dia. Okay, dalam banyak-banyak besar ada orang jumpa. Ya, betul. Saya rasa mungkin kebanyakan cerita ni pasal budak lah. Sebab dia pun timpak kan pasal budak. Sebab tak silap saya masa prep pun, kru pun ada. Tak silap saya masa kru pergi reki tempat Mimaland tu pun diorang ada terserempak macam orang pakai baju pekerja hotel tu. Baju hitam putih kan. Lepas tu bila diorang turun bawah balik, ada yang penjaga tu kata macam mana diorang boleh masuk dalam, tak ada orang lagi kat situ lagi kan. So adalah kejadian-kejadian tu berlaku yang kena pada production lah, yang saya dapat dengar daripada pihak production. Untuk masa shoot saya, untuk kejadian saya, Alhamdulillah tidak ada apa-apa yang berlaku. Tapi adalah sedikit yang berlaku kepada production yang kena. Dan kalau cerita-cerita yang daripada orang luar pasal Mimaland mungkin benar, ada benarnya. Tapi disebabkan dia tidak berlaku pada saya tidak tahulah sejauh mana sahihnya. Tapi tempat tu memang menyeramkan. Dan bila sampai kat tempat Mimaland tu, saya rasa saya mengimbas zaman saya kanak-kanak. Sebab saya pernah pergi ke Mimaland, betapa meriah dan cerianya tempat tu, betapa gahnya tempat tu, besar sebesar-besar alam. Tapi sekarang sudah ditutupi oleh hutan belukar yang sangat tebal, yang saya rasa macam memang tempat tu macam very sad. Tiga sebab kenapa penonton kena menonton filem Mimaland ini adalah, satu, untuk menyokong filem Malaysia. Kedua, filem Mimaland yang diarahkan oleh Kevin adalah salah satu filem orang kata untuk tontonan umum, parents dan anak-anak. Dan dia sebenarnya bukan sekadar cerita hantu, tapi mesej yang nak disampaikan di sebalik cerita itu, yang saya rasa saya tak boleh bagi tahu mesej tu apa yang nak sampaikan, kerana itulah isi-isi cerita dalam Mimaland. Dia bukan sekadar cerita hantu, dia ada mesej tersendiri yang untuk disampaikan kepada orang kata kita as a parents, as a pasangan ingin berkahwin, siapa saja, ada mesej yang nak disampaikan dalam Mimaland ni sebenarnya.